sekalian, pada malam ini saya sambung apa yang terberhenti pada minggu lepas berhubung dengan perkara yang membabitkan masalah kunut. Pada minggu lepas saya telah terangkan bahawa kunut itu sunat dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki yang saya terangkan pada minggu lepas. Cuma tak sempat nak detailkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi pada malam ini saya cadang untuk mendetailkan dalam mazhab Syafi'i berkenaan dengan kunut ni. Kunut ni seperti yang saya tulis dekat sini, dan saya ambil daripada kitab tadi, pada kitab Fathul Mu'in. Dia kata wa yusannu qunutun bisubh ay fi i'tidali raka'atin thaniyah ba'da dhikri ratib wa huwa ila min syai' ba'd. Dia kata disunatkan, ini nas yang disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Wa yusannu, dan disunatkan kunut, kita berkunut bisubhi untuk sembahyang subuh. Jadi kita ni sembahyang subuh sajalah yang sunatnya, okay? Ai fi i'tidali raka'atis tsaniyah, iaitu pada i'tidal rakaat yang kedua pada sembahyang subuh. Masa sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Jangan sujud tu. Pada masa itu disunatkan, yusannu ba'da zikri ar-ratib, selepas daripada zikir yang sepatutnya. Zikir yang sepatutnya sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dia ada tambahan dia, setengah-setengah kitab menyebutkan mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min ba'd. Itu sampai situ, itu dipanggil zikri az-zikru ar-ratib. Itu dipanggil sebagai zikir selepas daripada sami Allahu liman hamidah. Lepas daripada tu barulah baca kunut. Gitu. Okey, gitu. Kemudian wa'tidal akhir witri nisfi akhir min Ramadan li'ittiba', dan juga selepas dari, dan juga pada masa i'tidal rakaat yang terakhir daripada witir separuh daripada bulan Ramadan. Maknanya dia start 16 hari bulan, maknanya dia hari ni 15 malam ni. Gitu. Bukan hari ni 14 malam ni, tak bukan gitu. Yang dikatakan separuh ba'dan nisfi tu maknanya dia iaitu malam hari ni 15 malam ni. Orang panggil malam 16 dak. Cuma tak tahu lah, bahasa Melayu kita panggil 15 malam. Ya. Malam 16. Dia sama je. Malam 16 sama juga. Balik dah. Jadi itu pada masa itu disunatkan baca witir li ittiba', kerana itu merupakan satu bentuk ikutan kita kepada apa yang dilakukan kepada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu fi nisfil awal ka baqiyatis sanad, bukan kebaqiyatus sunnah, kebaqiyatis sanad. Dan dimakruhkan kita baca kunut pada separuh awal bulan Ramadan. Baca kunut dah. Malam ni start sembahyang tarawih, sembahyang witir lah. Sembahyang tarawih, lepas tu sembahyang witir. Rakaat 3 tu kunut lalu lah. Maka mazhab kita makruh. Sebagaimana qabaqiyatis sana, begitu juga kalau yang bukan bulan Ramadan. Tak. Sebenarnya sembahyang witir ni tiap-tiap malam sunat, bukan bulan Ramadan je. Kita duk sibuk bulan Ramadan je dah. Itu silap kitanya. Sebenarnya dia adalah sunat muakkad, sunat yang sangat kuat, iaitu setiap malam kalau boleh jangan tinggal. Sehingga disebutkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid, dikatakan bahawa ada satu jama'atun minal ulama, ada satu puak daripada ulama yang mengatakan bahawa sembahyang witir itu adalah wajib, bukan fardu wajib. Kita tak kata gitu. Kita kata sunat lah, sunat muakkad. Nak ceritanya betapalah kuatnya sunat sembahyang witir tersebut. Jadi jangan tinggallah witir tiap-tiap malam. Witir ni kok pandai kita. Pah mayang Isya, lepas pada sembahyang sunat Isya, ia lalu dah. Mayang witir lalu pun boleh, tak ada masalah. Nak tunggu karang sembahyang tahajud pun boleh juga, kalau orang yang nak sembahyang tahajud. Dan kita kena belajarlah. Bukan kita
kita belajar sembahyang tahajud, kita kena ajar diri kita bertahajud. Okey. Saya yakin orang mari masjid ni dia akan sembahyang subuh berjemaah di masjid ataupun surau. Saya yakin. Apa salahnya kalau kita bangun awal setengah jam ataupun 40 minit daripada subuh, masuk tandas, bersih-bersih diri, mungkin habis 10 minit. Sementara nak pergi ke masjid, jangan pergi masjid lalu. Sementara ke masjid tu sembahyang sunat. Tak, kita sembahyang sunat mutlak, dia automatik jadi tahajud. Kita sembahyang sunat hajat, automatik jadi tahajud. Kita sembahyang sunat witir, automatik jadi tahajud. Mengikut apa yang disebut dalam kitab Hasyah Bajurimi. Dia kata bahawa apa sahaja sembahyang sunat pada masa itu automatik jadi tahajud. Termasuklah sembahyang witir, automatik dia jadi tahajud. Jadi kita tak payah pun nak sembahyang niat sembahyang tahajud. Usolli sunat tahajud di rakaat, tak payah. Kita sembahyang sunat hajat pun jadi tahajud kok. Disebut dalam kitab Hasyah Bajurimi. Itu yang sebenarnya. Tapi kalau orang tu dia sembahyang sunat tahajud dengan niat sembahyang tahajud pun tak apa kau. Tak apa kau, tak ada masalah. Sebab tahajud itu adalah sembahyang sunat. Sembahyang sunat yang apa nama, yang selepas daripada kita tidur dan biasanya dilakukan di separuh malam. Jadi sembahyang witir tu hak yang bukan bulan Ramadan makruh kita baca kunut. Begitu juga dengan separuh awal bulan Ramadan makruh baca kunut. Lepas daripada 15 hari bulan tu sunat baca kunut. Sampai bila? Sampai ke malam terakhir bulan Ramadan. Begitu keadaannya. Kemudian dia kata apa? Okey. Apa nama ni? Dan tidak sunat, makruh juga dia kata. Wa yukrahu juga, makruh juga selepas daripada kita semayang untuk fardu bukan subuh. Fi i'tidal rakatil akhir walau masbuqan. Lepas pada kita semayang isya saja-saja nak baca kunut. Tak ada benda pun, tak ada sebab pun. Tak boleh juga, bukan tak boleh sah semayang tu, tapi adalah dia jadi makruh. Dia jadi makruh begitu. Kemudian disebutkan bahawa seseorang itu kalau dia baca kunut nawazil, ada juga kunut nazilah ataupun sunut nawazil. Hak ni kunut yang bukan subuh. Kunut ni sama ada semayang apa pun boleh, iaitu selain daripada semayang fardu maksud saya. Kalau semayang raya dah boleh lah, janganlah semayang raya nak baca kunut juga dah boleh. Itu sah tapi tidak mengikut sunnah. Okay? Jadi kalau orang tu menghadapi, masyarakat kita menghadapi masalah berlakunya sesuatu perkara macam wabak penyakit ataupun banjir, dipanggil nazilah, peristiwa-peristiwa yang negatif, peristiwa-peristiwa yang kita tak nak tapi berlaku. Tak? Jadi pada masa itu sunat kita baca kunut nawazil. Itu kaedah dia. Termasuklah juga kalau kita dengar ada orang Islam yang kena tawang oleh orang kafir, kita pun baca kunut. Boleh? Kita dengar cerita bahawa orang Palestin juang, ada juga pejuang-pejuang Palestin yang ditangkap oleh Israel, dimasuk dalam penjara. Kita boleh baca kunut. Kita boleh baca kunut. Itu kaedah dia. Habis itu. Kemudian lafaz kunut. Lafaz kunut, sebelum saya pergi kepada lafaz kunut hak dalam buku ni, saya bawa ni satu buku hak biasa orang baca lah, kitab Sabilal Muhtadi. Sabilal Muhtadi. Dia kata benda apa yang kita ni? Dia kata sunat kemudian daripada zikir i'tidal, iaitu sehingga min syai' ba'du, yang kita kata tadilah bil as-samawat wa bil al-ardi, itu semua tu membaca kunut dalam i'tidal rakaat yang keduanya pada sembahyang subuh. Itu kita saya dah sebut terang tadi. Hasil sunat kunut dengan membaca satu ayat daripada Quran yang ada di dalamnya doa. Sebenarnya bacaan dalam kunut ni tidak semestinya Allah mahdini fi mahadai. Kita boleh baca apa sahaja doa yang ada dalam Quran ataupun yang ada dalam hadis. Yang ada dalam hadis. Kita baca tengok macam mana dah. Atau yang menyerupai doa seperti akhir surah Baqarah. Seperti akhir surah Baqarah benda apa? Hak kita baca hak dalam tahlil orang mati tu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, sampai habis.
Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ataupun kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu dalam Quran sebenarnya, dalam surah Baqarah. Kita baca gitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu dalam surah Ali Imran. Doa tu kita boleh baca sebagai kunut. Itu asalnya. Boleh nak baca doa mendapat pun boleh benarnya. Okey. Jika dikosakan dia kunut, tiada qiraatul Quran. Tapi pada masa kita baca Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, ataupun kita baca Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, kita jangan niat Quran. Kita niat baca doa, kita niat baca kunut. Kalau kita niat baca Quran, makruh. Sebab apa? Sebab baca Quran bukan pada tempatnya. Baca Quran ialah pada masa qiyam, Fatihah dan surah selepas daripada Fatihah, itu tepat dia. Kalau kita baca Quran dalam rokok, makruh. Kita baca Quran dalam sujud, makruh. Mayasah lagi. Kalau kita niat Quran, kita baca Rabbana atina fid dunya, kita niat Quran. Sebab dalam Quran ada ayat gitu. Pada masa itu hukum dia jadi makruh. Tidak jadi kunut. Tidak jadi kunut dah. Yang jadi makruh pula. Kerana makruh membaca Quran pada lain daripada qiyam. Dan hasil pula kunut itu dengan doa yang semata-mata. Boleh juga kita reka doa, kata dia. Tapi dalam bahasa Arabnya kot Melayu. Kita reka doa boleh juga, asal betul lah struktur dia. Dan jika ada doa itu tiada maksur sekalipun, walaupun doa tu tak ada dalam hadis, dalam Quran pun tak apa, kalau kena struktur dia, kita buat baca kunut sekalipun. Jika takluk ia dengan pekerjaan akhirat jua, tapi kena ingat doa tu bukan semata-mata minta dunia. Gitu. Habis. Tetapi walau macam mana pun, seafdal-afdalnya kunut ini ialah Allahumma hdini fiman hadayah. Sebab hal tu diriwayatkan daripada Hasan bin Ali, di mana Hasan bin Ali dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hak baca dalam ini, yang kita baca Allahumma hdini fiman hadayah, hak tu yang terbaik. Tu jawapan dia lah. Kalau saya tadi tu saya sebut tadi, kau anda nak baca benda apa boleh lah, kau anda lah. Tapi hak terbaik macam mana? Hak ni lah. Dalam buku ni, tengok siapa-siapa buat buku ni dah. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'azzu man adait, tabaraka rabbana wa ta'alait, lakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang disebutkan wa sallallahu tu, itu bukan kunut, itu selawat. Tapi disunatkan kita baca dalam kunut. Kalau kita tinggal hak tu, kena sujud sahwi. Kena sujud sahwi. Jadi hak sebaik-baiknya hak ni lah, hak kita baca tiap hari tu, hak tu lah yang terbaik baca kunut. Jadi siapa-siapa dah baca Rabbana atina pun boleh juga benarnya, tapi sebaik-baiknya bacalah apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, adakah kita ni orang kata taksub pada mazhab Syafi'i pula dah baca kunut tiap pagi sembahyang subuh? Sebenarnya gini, jangan kita duk fikir taksub tu, tapi kalau kita fikir dengan logik akalnya, kita bangun tidur, kita sembahyang subuh, maka dalam sembahyang subuh tu kita baca kunut. Di mana kunut ni kalau kita tahu makna dia, memang kita nak baca lah. Kita kenal sangat. Tengok, umpamanya kita kata Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah ya Tuhanku, berilah petunjuk kepada aku sebagaimana memberi petunjuk kepada orang lain. Kita dah nak mula hidup dah ni. Dalam hari dah mula nak hidup dah ni. Nak pergi kerja dah. Nak pergi kerja, ada aktiviti kita dan sebagainya. Hari mula-mulanya kita bangun, kita sembahyang subuh. Jadi kita nak supaya perjalanan hidup kita dapat hidayah. Itu saya kata, kalau kita tahu makna, kita nak sangat. Apa tinggal kunut? Kalau boleh 2 rakaat dah baca kunut. Tapi tak sunat lah baca rakaat pertama. Makna kenal sangat kepada apa yang terdapat dalam kunut. Kemudian wa'afini fi man afai, berilah kesihatan kepada aku sebagaimana engkau beri kesihatan kepada orang-orang yang lain. Kepada orang yang memberi kesihatan, siapa tak boleh sihat?
Kalau kita kata hidayah tadi kau tanya, siapa tak mau hidayah? Siapa nak hidayah? Mungkin hikik je kat tangan dah. Buat apa hidayah nak apa-apa. Tapi siapa nak sihat? Hak ni ramai kat tangan. Sebab apa? Sebab ramai hak kena kecil mani. Ramai kena sakit jatuh, ramai kena sakit buah pinggang dan sebagainya. Jadi kita doa supaya kita sihat. Pagi gelak-gelak tu kita baca doa dah supaya kita sihat hari tu. Segala aktiviti kita adalah berjalan dengan lancar sebab kita diberi kesihatan. Jadi kita sebut tu, wa'afini fi man afai, berilah kepada aku sihat sebagaimana engkau beri kepada orang yang engkau beri kesihatan kepadanya. Wa tawallani fi man tawallai, berilah perlindungan kepada aku seperti mana yang engkau telah beri perlindunganmu kepada orang yang lain. Kita minta Allah Ta'ala lindung kita. Lindung ni umum lah. Lindung dari segi akidah kita hari ni. Kalau kita dengar benda-benda hak pelik yang mencabut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tetap juga dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah sebab Tuhan lindung kita. Boleh jadi juga perlindungan itu dalam bentuk luaran fizikal kita ni. Patutnya kita belanggar doa gitu. Oleh kerana kita baca kunut ni, tak jadi belanggar Tuhan terima. Doa tu dah. Tak jadi belanggar itu. Kalau nak kira adat ni belanggar dah, beri dak makan. Tak. Patutnya jatuh darah dah umpamanya. Tapi oleh kerana Tuhan makbul doa, apa nama ni, wa tawallani fi man tawallai. Jadi guna sakok batu, guna gerak terberik juga. Terberik juga kata tu dah. Tak belanggar lah. Selamat dia dan sebagainya. Jadi itu saya sebut sikit je tu dah. Kemudian wabarik li fi ma'atai, berikanlah keberkatan apa yang kamu beri kepada aku, rezeki ke apa semua, berilah keberkatan. Jadi kita doa pagi-pagi lagi, kita doa dah kepada Allah supaya Tuhan beri keberkatan dalam apa sahaja rezeki yang diberikan kepada kita. Seterusnya sampai habis lah, tak nak baca semua dah. Jadi ini kalau orang tahu makna kunut memang nak baca lah. Sedap sangat sebenarnya kita minta dengan Tuhan apa yang kita minta itu. Dan kalau Tuhan terima, Masya Allah, berjalan lancar kita hari itu. Segala aktiviti kerjaya kita sebagai manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Sebahagian ulama berpendapat bahawa kunut yang tertentu pada sembahyang subuh itu tidak disunatkan. Hak ni saya tak ceritalah sebab ni bukan mazhab kita. Okey, saya dah baca ni sebab ni bukan mazhab kita, dan saya dah baca, saya sebut dah mazhab lain pada minggu lepas. Siapa-siapa dengar minggu lepas tu dia tahulah. Okey. Kemudian adab membaca kunut ni pula saya nak sebut sikitnya. Adab membaca kunut ni jangan berjeda gitu saja, tapi akadlah tangan. Akad tangan. Macam kita baca doa biasa, kita akad tangan. Nah, akad tangan tu pula kita ikut kaedah lah. Kaedah dalam kitab I'anatul Talibin kata, akad tangan dalam doa ni sekurang-kurangnya perih sampai dengan perih bahu. Sampai pagar bahu ni. Gitu. Dan tangan kita ni kiblat, tapak tangan kita ni kepada langit. Jadi jangan buat gini. Dah buat tepat lah. Orang sini depan ni nampak jangan buat gini ni. Gini ni. Jangan buat gini ni maknanya dia kiblat dia muka kita gitu dah. Walaupun ada ulama yang kata gitu, tapi yang kuatnya kiblat tangan ni kepada langit. Mana biar gini sikit. Jangan gini sangat, gini yang boleh ke, tak masalah ke, tapi gini sikit. Gitu. Biar nampak kau kalau hujan tu basah sini nampak ni kena gitu dah. Tu dipanggil kiblat tapak tangan ni kepada langit. Biarlah separah dengan bahu ni, itu adab umum doa. Jadi kita boleh buat dalam subuh tu akad gitu. Jangan akad gini lebih kurang dah. Gitu, mujurlah diri. Kalau baca kunut masa duduk maknanya letak tak apa pula sehari dah. Makna malahnya doa sembahyang subuh pula dah umpamanya dah. Ngatuk mata ni macam-macam tu. Jadi akad tangan gitu. Ya ni. Dia sebenarnya doa ni gini. Doa dalam kitab I'anatul Talibin kata bahawa baca doa ni disunatkan kita akad tangan sampai ke bau. Gitu. Paling kurang. Jadi hari ni kita akan doa pun ni. Dapat bau, tak apa sungguh. Dapat ke bahu tu, tak apa sungguh tu. Dia sungguhnya sampai ke bau. Dah lengah tu sungguh Oh tak lengah ni, terima lambat pula. Lengah tu sungguh orang panggil. Begitu kaedah dia. Dan dalam kitab I'anatul Talibin juga dia mengatakan kalau doa tu mustahak sangat. Doa tu kita memang peristiwa berlaku kita nak supaya Tuhan mustajab sungguh doa kita ni. Umpamanya masa peperangan, Nabi berdoa masa peperangan Badar, Nabi nak menang dalam peperangan tu. Minta sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pada malam sebelum daripada berlaku perang Badar, Nabi berdoa. Macam mana tangan dia letak? Bukan pakai baru dah.
Bukan pakai bahu dah, tinggi pada kepala. Tinggi pada kepala lagi, makna dia kesungguhan kita doa. Kita juga kalau doa biasa kita buat gini pakai bahu ni, tapi kalau yang kita mustahak sangat dah, banjir berlaku, kita nak suruhlah kampung kita ni balik pada asal, janganlah berlaku lagi banjir ni, ataupun surutlah air ni, ataupun janganlah sampai teruk lagi banjir ni berlaku berpanjangan sampai berhari-hari, kita minta sungguh dengan Tuhan. Pada masa itu akak lebih pada kepala dia. Minta kesungguhan. Disebutkan dalam hadis hatta yura bayadu itti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada masa perang, sebelum perang Badar semalam tu, Rasulullah berdoa sehingga nampak hatta yura, sehingga nampak bayadu putih itti Rasulullah, ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak putih tiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya baju dia besar ni dah, lengan tu besar, jadi sahabat nampak putih ketiak Rasulullah, tingginya kat tangan ni, sungguhnya. Kalau kita juga kalau marah lah contohnya, teruk sangat, jadi kita nak minta hujan, sungguh-sungguh lah kita doa, atas pada kepala dia jawab ya, kita kat tangan, kesungguhan tu kita tunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk kunut ni ialah sekat ni dah kita kata tak biasa lah. Tak biasa. Mungkin kita boleh baca kot sampai tangan pagi ni, kalau sekiranya masa perang kita baca kunut dah. Pada masa berlaku peperangan ataupun masa banjir tu sangat, kita boleh angkat ikut tinggi gitu. Okey, adakah kita perlu sapu muka? Kalau doa biasa luar pada kunut ni, disunatkan kita sapu muka dah ke mana? Walaupun hadis tu hadis dhaif. Disebutkan dalam hadis, disebut dalam hadis idza rafa'a yadayhi, Rasulullah ni idza rafa'a yadayhi, apabila dia angkat tangan dia, la yarudduhuma, dia tidak akan letak tangan dia hatta yamsahahuma wajhahu, sehinggalah disapuhkan tangan dia kepada muka. Ini Rasulullah. Jadi luar semaya, kalau kita baca doa, sunat kita sapu tangan kita ni sebelum kita dah berhabis doa ni, sunat kita ambil tangan kita sapu muka. Itu sunat. Hak kita buat betul dah tu. Kita buat lama ni betul dah tu tak ada masalah tu. Walau ada juga yang mengatakan tak sunat, tapi itu bukan mazhab kita. Mazhab kita mengatakan sunat, walaupun hadis dhaif, tapi dhaif dalam bab-bab yang berkait dengan sunat ni tak ada masalah, boleh. Begitu. Jadi adakah dalam kunut ni kita nak sapu kat muka? Kan? Jawab dia tidak disunatkan sapu muka pada masa kita doa dalam kunut tu. Jangan sapu muka lah. Ya sudah, wasallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kita sapu muka. Sebab apa dengan ustaz cakap mana Nabi doa sapu muka sebelum letak. La yarudduhuma, dia tidak akan letak tangan dia hatta yamsahabihima wajahu, sehingga Rasulullah sapu muka dulu. Tetapi dikecualikan dalam kunut tak payah. Sebab tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut, sapu muka tu. Jadi angkat tangan je, sudah tu dah letak tangan. Jangan tangan tu sampai kena sujud bawa lagi. Ada kat jenis gitu. Tangan tu ke bawah sampai ke sujud. Lima aku sembang je. Aku sembang dah, tak nak tahan. Kalau dia buat gini, kalau dia jatuh tu dah buat gini, dah sakut gini. Tapi kalau dia buat gini kan sembang dah. Jadi tak payah lah, sudah tu tak kat tangan. Tak tangan tu kita pun sujud lah. Begitu kaedah ni. Untuk semayang subuh ni, kunut subuh tak payah sapu muka, kecuali Imam Ghazali yang saya baca lah, yang seingat saya, yang saya baca Imam Ghazali mengatakan sunat juga sapu muka untuk kunut ni. Imam Ghazali yang kata. Tapi pandangan tu adalah pandangan yang lemah. Imam Ghazali ni dalam beberapa bab ada pandangan yang lemah. Kita nak bakar pandangan dia sebab lemah, dan oleh kerana ada lagi pertahanan kepada kita, ulama lain seperti Imam Nawawi mengatakan sebaliknya. Contohnya Imam Ghazali, dia kata kalau kita berwudu, lepas pada kita sapu kepala, basuh telinga tu, sunat kita sapu leher. Sunat sapu leher, sapu belakang gini. Mashul unuqi itquhu minan nar, kata Rasul, kata hadis yang digunakan oleh Imam Ghazali, iaitu sapu belakang leher ni akan menyebabkan orang tu terlepas daripada api neraka. Tetapi hadis tu adalah hadis yang terlalu lemah,
Sehingga Imam Nawawi mengatakan sebenarnya tak sunat, bahkan kalau buat pula dia jadi bid'ah pula. Jadi tengok, ada juga pandangan Imam Ghazali kita tak pakai. Sebab apa? Dia berlawan dengan pandangan ulama-ulama Syafi'i yang lebih muktabar dalam fiqh ni, seperti Imam Nawawi rahimahullah. Jadi dalam fiqh ni termasuklah Imam Nawawi kata tak sunat, walaupun Imam Ghazali kata sunat, tapi kita pakai Imam Nawawi. Syafi'i itu yang muktamadnya lah, yang paling betul sekali lah, berdasarkan kepada hujah-hujah, berdasarkan kepada hujah-hujah. Begitu. Kalau dalam doa, kalau doa tu pula, kalau luar semayang, kalau doa yang kita baca yang berkait dengan isti'adzah minasyarri, kita berdoa supaya kita dilindungi daripada kejahatan. Tak? Pada masa tu kalau luar pada semayang, ini satu isu lain ni. Luar pada semayang, dikatakan bahawa sunat kita buat balik. Betul tak? Kan kita rajin buat kan? Tak? Kalau kita minta benda-benda, kita minta dengan Allah supaya jangan kena benda-benda bala dan sebagainya, kita pun balik tangan. Benda tu sunat berdasarkan kepada hadis Rasulullah, fi kulli du'ain li raf'il bala'i, dalam sebuah hadis, kal qahti wa nawihi an yarfa'a yadayhi wa yaj'alu dhahrahu ila sama. Ini dalam hadis sebut. Dikatakan apabila kita baca doa, kita baca doa yang kita minta perlindungan daripada Allah daripada benda-benda yang buruk, maka yaj'alu dhahra kaffaihi ila sama, iaitu jadikan kok belakang tangan ni ke arah langit. Gini lah. Yang kita baca dah. Umpamanya kita baca ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahim, ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Jangan lagi. Waktu doa lagi baru sebut baru. Nah. Idfa'anna. Umpamanya idfa'anna al-bala wal waba wal amrad. Kita minta, iaitulah kita minta supaya kita dijauhkan daripada segala wabak penyakit, daripada segala bala dan daripada penyakit-penyakit yang buruk-buruk ataupun apa sahaja bencana-bencana. Kita minta dengan Allah pada masa tu kita buat gini dengan gitu. Jadi itulah. Dalam kunut ada dua pandangan dalam isu ni. Ada mengatakan kalau kita nak tambah kunut tadi kepada benda-benda doa kunut ni, saya dah sebut tadi kan, dia bukan doa dia saja. Kalau kita nak tambah lagi boleh. Dalam tambahan-tambahan tu ada yang kita minta dengan Allah supaya tolak bala. Adakah sunat buat gini juga? Ada dua pandangan. Ada mengatakan sunat dan ada mengatakan tak sunat. Tapi oleh kerana dalam semayang ni kita kena jaga, tak payah kita buat gini kau kita buat macam biasalah supaya semayang kita lebih selamat. Bila ada dua pandangan, tiga pandangan tu kita pakai paling selamat lah. Tak payah buat macam ni. Begitu kata dia. Kemudian hal-hal yang membatalkan sembahyang. Bila sebut hal-hal yang membatalkan sembahyang ni, kita telah selesai dah sebenarnya membincangkan masalah rukun-rukun sembahyang yang 13. Rukun-rukun sembahyang dan yang sunat-sunatnya yang saya sebutkan sedikit demi sedikit, lepas-lepas tu. Jadi apabila kita buat benda-benda yang berkait dengan rukun sembahyang ni dengan benar, dengan betul, dan kita tambah pula dengan sunat-sunat dia, pada masa itu orang panggil khusyuk zahir. Sebenarnya khusyuk ni ada dua. Satu khusyuk jawarih. Khusyuk jawarih ni iaitu anggota sembahyang kita ni, anggota tubuh badan kita dalam sembahyang tu ikut peraturan betul. Tomak ninahnya betul, rokoknya betul, sujudnya betul, duduk di antara dua sujudnya betul, tahiyat betul. Betul belaka hak tu. Hak tu dipanggil khusyuk bil jawarih ataupun khusyuk zahir. Khusyuk zahir. Ini kalau kita tengok tafsir yang diulas oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ada satu lagi khusyuk yang dipanggil sebagai khusyuk batin, khusyuk hati. Hak ni lah yang ayah ni. Hak ni com tengok muah. Ada orang dapat sudus 1/6, ada orang dapat sumun 1/8, ada orang dapat sulus 1/3, ada orang dapat nis, ada orang dapat 1/2. Khusyuk ni payahnya yang nak dapat. Tak? Kalau kita nak dapat penuh tu dengan muka kita ni, dengan tahap iman kita ni, rasa payah. Tak? Tapi barang dia ingat bahawa khusyuk inilah yang menyebabkan semayang itu ada fungsi dia. Yang dikatakan innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Semayang itu boleh mencegah seseorang itu daripada buat jahat. Semayang mana? Bukan semayang hak khusyuk zahir ni saja. Hak kita bincang ni bekor ni. Tapi ada segi semayang khusyuk batin.
Hak batin tu kena ambil kira juga. Mungkin saya dak bincang lah sebab kita bincang ni fiqh. Tapi kena ambil kira benda tu. Imam Ghazali kata ada nakara. Nakara ni kau Imam Ghazali sebut. Yang pertamanya nak dapat khusyuk al-qalb, khusyuk al-batin tadi. Lepas kita buat dah ni tadi dalam semayang tu juga kita kena ada khusyuk batin, nakara. Yang pertamanya hudurul qalbi, sedar. Kita sedar kita semayang, kita sedar kita baca menapa, kita sedar kita sembah Tuhan, kita sedar keagungan Tuhan, hudurul qalbi. Makna kalau kita mikir benda lain, kita tak ada hudurul qalbi. Nilai sendirilah kita ni. Yang keduanya iaitulah dipanggil sebagai at-ta'zim. Kita membesarkan Allah. Ada tak pada masa kita sujud, kita rokok, kita membesarkan Allah? Kalau rokok tak sedar, sujud tak sedar, dah guna kita. Tak ada ta'zim. Sedar assalamualaikum warahmatullahi. Sedar. Tak mana? Bukan sedar dah mana dia dah gitulah saja gitu kosong gitu dah. Ta'zim, tidak ada ta'zim. Ta'zim ni mana membesarkan Allah. Dan tidak, yang ketiganya tafahum. Kita kena faham hak kita baca. Jangan faham selapis. Kalau boleh faham 2 lapis, faham 3 lapis, apa maksud dia sedikit demi sedikit. Semayang kita daripada setahun ke setahun tu, jadi tahap dia tu alhamdulillah rabbil alamin. Hak tahun pertama tak sama dengan fahaman kita alhamdulillah rabbil alamin tahun 3. Hak tahun pertama alhamdulillah rabbil alamin, Tuhan, segala puji bagi Tuhan yang sekalian alamnya, umpamanya. Tapi apabila kita meresapi jiwanya alhamdulillah rabbil alamin, itu makna dia apa tu? Itu rububiyah. Mari dalam hati, ini rububiyah ni, hak Tuhan. Dan ini adalah tarhib. Tarhib ni tahap ketiga ni. Bila kita dah semayang semua, kita dengar orang ngajar gini, kita baca buku mengenai khusyuk, tambah dengan orang ngajar pula, tambah pula kita cuba sedaya upaya kita dapat khusyuk. Alhamdulillah rabbil alamin, tahun pertama hak kita anggap bahawa segala puji bagi Tuhan sekalian alam, gitu sajalah dah. Hak tahun 3 kita tahu dah. Hak ni ayat tarhib ni. Alhamdulillah tu ayat tarhib. Tarhib tu apa? Tarhib tu yang menakutkan. Orang baca alhamdulillah rabbil alamin ni, dia jadi apa? Dia jadi at-tabazzul. Dia rasa komang diri dia, beratlah aku ni, dia rasa gitu. Makna dia Allah Ta'ala ni adalah penguasa kepada sekian alam. Terpulang pada Tuhan nak buat guna atas diri kita ni. Tuhan nak buat apa pun kau terbimbang tau. Kalau Tuhan nak pergi sesat pun main bimbang tau. Jadi alhamdulillah kita bila dah kita dah naik tahap yang berikutnya lain dah faham. Jadi ini yang dipanggil sebagai tafahum. Yang keempat dipanggil sebagai ar-raja. Ar-raja dipanggil ar-raja, pengharapan. Masa kita semayang tu ada pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima mesti ada al-haibah. Al-haibah, kena ada al-haibah. Maksud haibah ni kita rasa kehebatan Allah, kebesaran Allah. Ni nah yang disebut oleh Imam Ghazali yang perlu ada dalam semayang. Dalam kitab Muniyatul Musalli, ada satu kitab Jawi tu 42 muka surat. Dalam kitab tu dia tambah lagi, ada jadi 7. Yang pertamanya syarat nak khusyuk semayang ni, dia kata ada tazallul. Tazallul pada masa mana? Pada masa kita berdiri. Ada tazallul. Tazallul ni kita merendah diri kepada Allah. Kemudian yang keduanya ada taslim. Taslim ni kita menyerah diri kepada Allah. Pada masa mana? Pada masa takbir, Allahu Akbar. Okay? Allahu Akbar tu kita taslim. Pada masa kita berdiri lepas pada takbir tu, ataupun sebelum takbir tu berdiri dah kan tau. Pada masa itu dipanggil sebagai tazallul. Takbir tu taslim, kita serah diri kita kepada Allah. Kemudian bila kita kata alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, dipanggil tabazzul. Dia ada 3 ter, ada 7 ter. 7 ter dalam kitab Muniyatul Musalli. Tabazzul ni, aku ni hina, aku ni komang, aku ni rendah. Bila-bila masa je Tuhan boleh ambil harta aku, boleh ambil nyawa aku, boleh buat tu, boleh buat ini pada aku. Itu dia kata dia panggil sebagai tabazzul. Kemudian bila kita rokok, dipanggil takhaddu'. Takhaddu' ni kita merendahkan diri dalam bentuk perbuatan. Mana takhaddu' ni lebih hina lagi daripada tabazzul tadi. Kemudian bila kita sujud, dipanggil takhasyuk'. Kau tu kemucuk lah tu. Takhasyuk'. Kau tu khasyuk sungguh-sungguhnya pada masa kita sujud kepada Allah. Kita sedar kita sujud kepada Allah, kita meletakkan diri kita untuk menerima segala arahan daripada Allah. Setelah kita mengiktiraf Allah itu sebagai Tuhan kita dengan sifat-sifat kamalan, itu dipanggil takhasyuk'.
Kemudian duduk di antara dua sujud daripada taragub. Duduk di antara dua sujud daripada taragub. Taragub ni iaitu apabila kita bangun daripada sujud, nak sujud kedua tu pula, pada masa tu kita taragub dipanggil. Taragub ni pada masa itulah kita letakkan pengharapan kepada Allah. Taragub ni letak pengharapan. Tu yang kita baca Rabbil Firli tu. Rabbil Firli tu pengharapan. Rabbil Firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini itu dipanggil sebagai taragub. Dan apabila kita baca tahiyat pula dipanggil apa? Tamalluk. Tamalluk ni makna dia kemuncak rindu kita kepada Allah. Kemuncak rindu kita kepada Allah, pada masa tu kita merayu-rayu. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Kemudian assalamu alayka ya nabi, sampai habislah. Lebih kepada doa kita, sebab kita nak menyatakan kerinduan, tamalluk, kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 7 perkara, ada 7 ter dia bagi. Jadi ni bukan bidang saya untuk mengajar sini lah. Saya pakai kitab fiqh. Kalau pakai kitab tasawuf kita bincang lah. Tapi oleh kerana benda ni hak yang berkait dengan hati ni, mungkin ada orang mengajar dah. Sebab ni ada dah masih ada dah masjid ni. Tanya dia ataupun boleh minta ulasan lebih lagi lah dengan dia berhubung dengan perkara-perkara yang babitkan masalah khusyuk ni. Hal-hal yang membatalkan sembahyang. Yang nombor 1, meninggalkan salah satu rukun atau memutuskan rukun sebelum sempurna dengan sengaja, umpama iktidal sebelum sempurna rokok. Makna dia tak stop lagi, tak ada stesen pun. Sehingga dia stesen lagi, makna kita kata gerak tu dah habis lagi masa rokok tu. Jetak dah makna dia iktidal dah. Tak ada tamak nina langsung masa rokok. Itu dah batal sembahyang. Ramai tak gitu, tak tahu lah. Masing-masing tengok diri yang bayar masing-masing tak? Rokok gitu lagi, rokok dah, tapi dia macam ada gerak, tak ada tamak nina, tak ada sukun dipanggil. Tak ada sukun lagi, tak ada tamak nina, gerak je tak ada. Sami Allahu liman hamidah. Itu tak ada tamak nina. Begitu juga dengan rokok, begitu juga dengan sujud, tak ada tamak nina, duduk di antara dua sujud, maka itu boleh membatalkan sembahyang. Yang kedua, meninggalkan salah satu syarat. Aurat dah tutup, umpamanya kiblat dah betul, tu dah. Kemudian seperti A, berhadas, B, kena najis yang tidak dimaafkan, baik badan atau pakaian, sedangkan najis itu tidak dapat dibuang ketika itu. Kalau boleh buang lalu tak apa, ya kena najis lah, kita tepih lalu, tak ada apalah. Kalau najis itu dapat dibuang ketika itu juga, maka sembahyangnya tidak batal. C, terbuka aurat sedangkan tidak dapat ditutup ketika itu. Kalau ketika itu juga dapat ditutupkan kembali, maka solat itu, sembahyang itu tidak batal. Dia terakak angin kuat, kipas angin ke kuat ni nak. Jadi kain lekat kakak, dia pun tepih lalu. Ya lah, tak apa dah tu. Elok gitu je. Allah sudah molek sejuk. Bayar dah. Tu tak boleh lah. Tu jadi tak sah sembahyang. Sebab apa? Terbatas. Tidak ada salah satu daripada syarat sembahyang. Yang ketiga, dengan sengaja berkata-kata dengan kata-kata yang biasa dihadapkan kepada manusia, walaupun kata-kata bersangkutan dengan sembahyang sekalipun, kecuali jika lupa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muawiyah ibni Hakam, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innamal ladzi yasluhu fiha huwa at-tasbih wa at-takbir wa qiraatul Quran. Riwayat rawahu Muslim wa Ahmad. Berkata Rasulullah SAW kepada Muawiyah bin Hakam, sesungguhnya sembahyang itu tidak pantas disertai dengan percakapan manusia. Yang layak dengan sembahyang ialah tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Dah warna kalau orang tu salah, kita nak tegur warna dengan cara subhanallah. Dah kalau kita kata subhanallah ke, dia tak faham juga, boleh tak kita kata? Dah umpamanya dia sembahyang asar tapi dia baca kuat, kita kata dah subhanallah, tak faham kau, boleh tak kita kata sembahyang asar ni? Boleh tak? Itu depan lah. Dalam mazhab Maliki kata boleh, mazhab Maliki kata boleh, mazhab Syafi'i kata tak boleh. Kita bincang minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina waghfirna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillah.